Kerajaan Malaysia menyediakan peruntukan yang besar dalam belanjawan setiap tahun bagi menampung subsidi, dan jumlah ini terus meningkat dari satu tahun ke satu tahun. Sejak 2015 sehingga 2023, jumlah subsidi dan bantuan sosial yang ditanggung kerajaan adalah sebanyak 294.5 bilion ringgit, iaitu 10.9% daripada jumlah keseluruhan perbelanjaan kerajaan bagi tempoh yang sama. Belanjawan 2024 yang baru dibentangkan turut memperuntukkan 58.1 bilion ringgit untuk membiayai pelbagai bentuk subsidi dan bantuan kepada rakyat. Kerajaan telah mengenal pasti penyasaran semula subsidi sebagai satu inisiatif utama bagi memastikan keberkesanan pemberian bantuan serta menambah baik kedudukan fiskal kerajaan. Perbincangan mengenai kaedah pelaksanaan program penyasaran semula subsidi petrol dan diesel telah berlaku di mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada bulan Mei, Jun, Julai dan September, yang melibatkan pandangan pelbagai pihak selain dari pandangan agensi-agensi kerajaan seperti Kementerian Kewangan, KBDN, Kementerian Ekonomi, Bank Negara Malaysia dan Jawatan Kuasa Penasihat Kementerian Kewangan ataupun AKFIN. Selain itu, kaedah-kaedah yang dibincangkan ini telah juga merujuk kepada satu kaji selidik yang melibatkan rakyat Malaysia yang dibuat dalam bulan Jun 2023 untuk mengenal pasti penerimaan dan kaedah-kaedah penyasaran semula subsidi petrol dan diesel yang difikirkan sesuai oleh rakyat sendiri. Jadi kita semak dari segi pendirian kerajaan, pandangan ahli ekonomi dan juga pandangan rakyat. Perbincangan yang berterusan ini telah menjurus kepada satu cadangan bersepadu yang dijangka akan dikemukakan untuk pertimbangan Jemaah Menteri dalam bulan November ini, bersesuaian dengan jadual pelaksanaan penyasaran semula subsidi petrol dan diesel yang dijangka akan bermula dalam tahun 2024. Selain dari kaedah dan bentuk penyasaran semula subsidi yang akan diputuskan, Jemaah Menteri juga akan menetapkan pelan pelaksanaan dan tindakan susulan seperti pelan komunikasi, pelan libat urus dan pelan sokongan untuk mengurangkan beban rakyat yang akan digerakkan secara bersepadu oleh seluruh jentera kerajaan. Sesi libat urus ini akan dilaksanakan setelah keputusan di peringkat Jemaah Menteri dicapai dan mengikut pelan-pelan pelaksanaan dan garis masa yang ditetapkan untuk mengimbangi risiko inflasi yang bersifat spekulatif. Oleh sebab itu, kerajaan tidak mengumumkan setakat ini bentuk dan kaedah penyasaran semula subsidi petrol dan diesel secara terperinci buat masa ini. Pun begitu, saya boleh memaklumkan kepada Dewan bahawa beberapa kaedah utama yang dibincangkan dan dipertimbangkan setakat ini boleh dirangkumkan kepada 3 kaedah berikut. Pertama, pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara individu melalui pendekatan perlindungan sosial ataupun social protection. Kedua, sama ada yang pertama itu ataupun yang kedua, pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara isi rumah. Yang pertama tadi mengikut individu, yang kedua secara isi rumah, dan melalui pendekatan hybrid iaitu gabungan perlindungan sosial atau social protection dan juga bantuan sosial ataupun social assistance. Dan pertimbangan ketiga ialah pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara isi rumah dan juga individu gabungan, tetapi dilaksanakan menggunakan kaedah kad subsidi. Datuk Yang di-Pertua, keputusan-keputusan khusus akan diumumkan mengikut garis masa yang ditetapkan kelak, namun
Pelaksanaan penyasaran semula subsidi ini dijangka hanya boleh dilaksanakan setelah tempoh pengesahan dan verifikasi maklumat isi rumah dan pendapatan di dalam padu selesai terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan setiap isi rumah. Dan buat masa ini, padu dijangka akan dibuka kepada orang ramai bermula Januari 2024.